Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nuri Mastura secara langsung dari Studio B Sri Pentas dalam rancangan Bijak Wang. Untuk makluman anda, ini adalah siri terakhir untuk Bijak Wang kerana Bijak Wang akan dihentikan buat sementara waktu dan kita akan kembali lagi nanti dengan di satu waktu yang akan diwawarkan dengan pengisian yang lebih mantap dan juga set yang berubah rupa dan sebagainya. Walau apapun, untuk topik hari ini adalah mengenai skim cepat kaya yang kita rasa amat penting untuk menjadikan dia episod terakhir untuk Bijak Wang supaya dia menjadikan satu peringatan untuk kita semua. Jadi pada minggu ini kita akan belajar bagaimana untuk mengenal pasti apakah dia sebenarnya skim cepat kaya. Ya. Jadi sebelum itu saya ingin war-warkan bahawa tabung bencana NSTP Media Prima di akaun Maybank bernombor 5141-320-757 seperti yang bakal tertera di kaca TV anda. Dan selepas ini juga kita akan membuka talian untuk anda yang ingin bertanyakan apa-apa mengenai skim cepat kaya di talian 1-800-886636 dan juga kita alu-alukan apa-apa komen dan persoalan di bijakwang@tv3.com.my dan juga untuk mendapatkan slide mingguan di www.tv3.com.my/bijakwang. Jadi semuanya ada kami sediakan untuk anda. Baiklah, untuk permulaan kita saksikan satu laporan mengenai topik pada hari ini. Kita saksikan. Ketika dahulu, Fadli Senin gemar mengambil peluang untuk memasuki skim cepat kaya. Pemuda berusia 30 tahun ini mengakui sedar akan risiko melabur dalam skim cepat kaya. Dia berpendapat setiap pelabur yang melabur dalam skim cepat kaya sememangnya tahu akan risiko yang diambil. Dulu macam biasa dalam internet lah. So dalam internet tu dia orang masuk. Padahal masuk pun dalam akaun bank orang pun. Dah tahu nama bank orang tu. Tapi pergi masukkan juga dalam akaun dia. So dia kata you masuk amount, masa dulu dia orang gunakan US dollar. So mana convert lah duit kita kalau masa tu 3.8 US dollar, duit kita 100 dah dapat 380 macam tu duit US dollar. So convert lah. Dia nak masuk 100 US dollar, you convert jadi 380 US dollar. So maknanya dia akan masuk dalam satu sistem yang you boleh tengok. So boleh view and then you boleh cari orang and then you pun masuk. Tu mungkin kita kena nak cepat kaya juga tu. Then you cari orang masuk and then you nak labur lagi besar, you dapat interest lagi besar. So benda ni macam you main saham juga lah. Orang kata lagi tinggi punya risiko, lagi tinggi punya return. So tapi masuk juga lah. Tapi saya masuk pun ada skill lah. Maknanya saya tak keluar modal dan saya ajak orang masuk dan saya gunakan untung tadi saya untuk masukkan diri saya lah. So maknanya saya tak keluar modal lah. Tapi ada juga rugi kan sebab orang-orang yang saya bawa masuk tadi pun kawan-kawan saya juga. So dia orang pun kadang marah juga kenapa tak dapat. So, saya nak buat apa, bukan saya dapat duit. Saya dapat duit daripada sistem tadi kan. Bijak dan sentiasa mahu mencari pendapatan sampingan, Fadli menyertai pula pemasaran bertingkat MLM. Saya pun dulu graduate and then cari kerja, tak dapat kerja kan. So saya pun dapat kerja and then tiba-tiba ada orang cerita pasal multi-level ke apa and then saya join. So join mungkin berhenti kerja kan, rasa macam multi-level ni boleh belah, boleh pergi jauh kan. So buat sama juga kan, so tak ada perkembangan. So pergi balik kerja balik. So sebab yalah kita nak hidup, nak cari pendapatan kan. So bila dah stop, dah makin lama makin slow kerja dah pula so dah betul baru orang lain introduce pula insurans. Macam tu lah. So dari segi pengalaman dalam multi-level saya dapat banyak sebab saya boleh, orang kata boleh ramai juga orang yang percaya yang kita buat kan, dan orang tahu kita ni sukses juga buat multi-level. Tapi lepas tu you boleh pergi mana pun orang akan respect you lah. Fadli dan Aniza mendirikan rumah tangga pada tahun 2006. Pasangan muda ini dikurniakan 2 orang anak perempuan berusia 1 dan 2,5 tahun. Fadli bekerja sebagai jurutera sistem dalam sebuah syarikat minyak dan gas. Manakala, Aniza adalah eksekutif perakaunan dalam sebuah syarikat kejuruteraan. Pasangan bahagia ini bijak dalam merancang keuangan dan masa depan mereka. Saya takkan usik duit gaji saya tadi. Gaji saya akan tolak semua orang kata yang kena bayar, contoh rumah, kereta kan, untuk family, anak, keluarga, untuk belanja rumah semua. Semua duit, memang duit daripada kerja, and then duit part time tadi saya buat insurans. Daripada situ saya simpan lah duit tu. So, berapa yang saya dapat setiap bulan saya akan simpan dalam bank lah. Dan dalam bank tu you pun pandai lah you nak simpan kat mana. Yang masuk dalam SB ke, dalam
fixed deposit ke ataupun nak ambil unit trust pun boleh juga. Fadli dan Aniza serta kedua-dua puteri mereka masing-masing mempunyai insurans dan simpanan ASB. Malah kedua-dua anak mereka sudah mempunyai tabung pendidikan bagi menjamin kos perbelanjaan pelajaran di masa hadapan. Insurans saya setakat ni alhamdulillah ada duit. Saya buat masa last 6 months ago, saya dah kumpul lebih kurang 20,000. Itu daripada insurans saja saya kumpul, maknanya saya tak campur dengan duit lain lah. Duit insurans saya dapat 20,000 dan ada lagi coming yang mana saya belum dapat ya, mungkin bonus daripada tahun lepas dengan travel fund lah. Saya dapat pergi Australia, so tengah tunggu travel fund Australia. So memang seronok lah buat insurans ni, baru 6 bulan saya buat kan. Saya rasa feel dapat pergi Australia tu lah. Dapat tabung, dapat bonus lagi. Bagi Fadli, dia mahukan yang terbaik untuk keluarganya dan akan berusaha untuk memperolehinya. Malah membantu orang lain menjadi mudah apabila ada kemampuan. Nasihat Fadli, usia muda dan kudrat yang ada, usah dipersiakan.